Tapi basicnya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan, when you have something like this, so kita akan pergi kepada risk index. Risk index kita tak lain tak bukan adalah untuk tengok RR, adalah untuk tengok OR, adalah untuk tengok CI on each of it. Maknanya CI untuk RR, CI untuk OR. So kat sini saya akan letak food. So my food will be ayam, and then I'm going to spell it out something like this lah, A, B, C, D. Okay, ni kolom ni kena ingat. Dah buat A, B, C, D. Nanti ada kolom lagi satu tau dalam saya punya folder tu. Nanti anda boleh ikut format tu. Sebab itu adalah format ketika berlaku wabak. Dalam format yang saya pernah sharekan lah kepada you all ni. Bengkel siasatan ni. Dia ada beberapa lah reference epidemiology workshop for food analysis tak silap saya. Yang ni nanti kita bincang kemudian lah kalau sempat. Just saya nak tunjuk je lah untuk you familiar. Okay, dokumen ni untuk apa, dokumen ni untuk apa. Benda ni akan membantu you lah untuk membuat laporan nanti. Before expectedly. Okay, open. I just try to observe first whether that is the truth document or not. Macam bukan. Yang ni tutup lah. Tak payah save. Oh, save. So, let me just reopen it back. Ni betul. Ni contoh nanti anda akan kena tahulah macam mana nak present the data, macam mana nak buat data analysis, macam mana nak buat CI, macam mana nak buat CI untuk OR. Ini adalah template, ini adalah template OR. So benda-benda ni jangan risau sebab kita akan explore sama-sama. Tapi dengan berasaskan ilmu tadi, should be no problem lah. You akan tahu nak buat sebab data presentation ni yang paling penting. Contohnya makan tak makan, jumlah AR, attack rate, case, jumlah dan juga RR untuk notify CI dan notify apa. Faham maksud saya? Ini adalah contoh laporan yang kamu akan buat di dalam laporan wabak. Okay, ini adalah kita akan bincang kemudian lah. Tapi basic dia tadi yang tadi tu. Ingat tu. Sebab bila kita kata makan tak makan, you kena tahu okay, table mana nak panggil, table mana nak panggil. So once you know that, so you are going to do something like this. Yang ni nanti kita akan bincang kemudian. Okay, yang ini pun sebenarnya saya dah bagilah idea-idea dia macam mana nak kira. Kat atas ni pun dah ada formula dah sebenarnya. Macam mana nak kira RR kan, macam mana nak kira CI untuk RR, semua dah ada dah. Yang ni pun macam dah ada dah dia punya formula ni. Nampak atas ni dah ada formula. The square root of this and so on. Anda boleh try lah. Okay. So now, cuma saya nasihatkan jangan pakai Excel lah. Saya mohon lah merayu jangan pakai Excel lah. Sebab Excel ni dia tak boleh nak panggil cell reference, dia tak boleh nak panggil antara sheet dengan sheet. Faham tak? Macam ni kan, contoh kan. Nanti ni semua dah siap, ayam. Nanti awak buat sebagai kerja rumah, ayam, nasi lemak, mi goreng, air tebu ni awak buat. Sebab nanti saya nak tunjuk kepada kamu macam mana nak buat yang table tadi tu, di mana kita memanggil ayam, kita memanggil nasi lemak, kita memanggil nasi goreng, mi goreng punya data untuk dijadikan satu table. Lain sekali kita boleh come out lah. Tapi itu adalah saya punya plan Z lah. Plan Z ni maksudnya kalau boleh Google Sheet ni last kali awak pakai lah. Kalau boleh awak pakai statistik yang much more advanced lah. Biasanya benda ni tak boleh lari daripada yang berkenaan. Okey, ayam A berapa? Panggil je lah kan. Panggil je. Nak panggil kat mana ni? Panggil kat data ni. Okey, 21. Okey, lagi B nak panggil mana? Panggil lah bawah ni. Observe tu adalah dia punya nilai lah. Kemudian C, kemudian D. Okey, ini yang pertama, asas. Alright. Bila anda cerita pasal data, the best thing yang kita kena tahu adalah OR. OR ni saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan dan puan. Secara basic dia adalah untuk case control study. Betul? So the formula will be like this lah. Iaitu kita punya ABCD lah kan. The formula will be ABCD. ADBC, sorry. ADBC. So cara dia adalah anda akan kira dia punya OR, lepas tu kita akan kira RR, lepas tu kita akan cerita CI untuk OR, kemudian kita akan cerita CI OR ni, CI OR kita akan ada dua lah, lower dengan upper. Ni awak boleh macam buat dululah draft dia. This one also CI for RR. Kita akan ada dua, iaitu lower dan juga upper. Kalau anda lost mana-mana yang saya tunjuk ni, jangan risau. Formula tu semua dah saya buatkan untuk tuan-tuan buat. So OR, secara prinsipalnya saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan bahawa ini dah diajar dalam Applied Epic. So you kena tahu. OR adalah dikira berdasarkan the odd of the occurrence based on the case against the control. Betul tak? So yang itu adalah formula ADBC lah. Betul tak? OR adalah ADBC. Macam mana nak kira ADBC? A times by ADBC, betul lah. A times by D, lepas tu divide by
B kali dengan C. This is the example of macam salah ya. Salah. ADBC ke AB? Sekejap ya. So AD, A kali dengan D. Arithmetic must have the bracket lah ya. B times by C. So this fundamental you must know. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul lah. Salah ni. AD ADB times by C. C this one. Okay, done. So anda dapat 0.6, betul? Okay, itu adalah OR, odd ratio. So untuk relative risk, yang ini dia punya formula dia AD bahagi BC. Okay, dapat? Dapat Untuk OR. OR dapat tak? Tak kan? Simple dia. Kalau tak ingat tengok formula je, tak ada masalah. Cuma awak kena tahulah, formula tu adalah represent what kind of thing. Saya nak cerita benda tu dekat dalam applied epic. Okay, the next one adalah kita nak tengok RR. RR adalah the rates lah, the rates. The rate of the case, macam contoh dalam ni kita ada A bahagikan dengan A campur B, betul tak? A bahagikan dengan A campur B. Sekejap, ni saya tak ingat. A bagi dengan A campur B bahagikan dengan C bahagikan dengan C campur D. Okay, dapat So macam mana nak kira dia? A bahagikan dengan A campur B dalam kurungan bahagikan dengan C bahagikan dengan C campur D. Okay, ini formula yang anda kena tahu untuk kira RR. So macam mana nak melaksanakan dia? Hujan sama dengan A, buka kurungan dulu, A bahagikan dengan dalam bracket A campur B, tutup kurungan dalam bracket, bahagi, buka kurungan, C, okay, bahagikan dengan, buka kurungan, C plus D, tutup kurungan, dua kurungan dah ditutup, tekan enter, dapat 0.8. Itu cara kira dia. Okay, kalau rasa error, pergi je lah dekat atas tu, copy je saya punya. Kan, memang itu yang awak buat kan? Betul tak kan? Awak try lah buat macam mana pun, last sebenarnya awak ambil je saya punya tu. Tak apa, tak ada masalah. Kalau kebetulan awak buat tempat yang sama lah kan? Macam saya ni kan buat tempat yang sama. Kalau student yang bijak tu, dia akan ikut betul-betul ni. I16, J16. Kita kena isi sama-sama ni. Supaya nanti kita copy je Muhammad dia punya. Betul, boleh tak ada masalah. Baik. Yang selebihnya ni confirm lah. Yang ni semua saya pun tak ingat. Tapi dia ada formula dia. Formula dia saya akan tunjuk sekejap lagi. So you can copy and paste accordingly lah ya. So the formula untuk CI. Ya, CI. CI kita ada dua. Satu CI lower dan satu lagi CI upper. CI upper dan lower ini adalah seperti yang ditunjukkan pada layar lah. Yang ini memang agak agak panjang lah kan. Ni kalau awak follow ni memang kelakar lah. Kalau saya pun tak ingat ni. Tapi kita boleh bayang lah. 1 times y minus p is equal to p plus 1 kalikan n minus 5, 1.96. Okay. So yang ini anda boleh cuba ni lah. Cuba apa? Cuba follow kan. Saya pun tak terfollow ni. Kenapa jadi macam ni lah? Oh, dia dah ada bagi dah. 1 plus 1, RR lower. Oh, okay. Saya ingat. 1 over, bagi dengan 1 over C, tolak dengan 1 over A tambah B, tolak 1 over dengan C tambah D. And then you plus with the exponential of it. So basically RR you are going to refer to the foot exercise, okay, and then for the lower and upper you can follow accordingly. So now we are going to calculate using the SPSS. Okay, dah standby belum? Yang ini memang tak diajar lah dalam SPSS macam mana nak buat analisa bagi tujuan data yang kumulatif. Ini panggil data kumulatif ya. Okay, dah ready dah? Dah ready kan? Okay, kalau dah ready buka SPSS. Buka new file.
Okay, buka new file. Tutuplah anda punya syntax dan sebagainya. Buka new file. So, kita akan construct a simple idea of cumulative data. Tapi dia punya idea dia adalah 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2. Apa dia? Tu sebut balik. Anda kena ingat dia punya toyol dia. Tapi toyol ni senang je. Dia punya toyol macam ni saya ajar. Senang je toyol dia. Kalau yang kumulatif now we are going to talk about cumulative data. So the formula will be 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Apa dia? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Lepas tu kalau dia ada banyak penyakit, anda akan letaklah 1, 1, 1, 1. Lepas tu buat 2 pula. 2, 2, 2, 2. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Macam tu. Lepas tu kita buat 3 pula. 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2. Macam tu. Faham Ini nombor apa? Nombor rahsia. Ini panggil kumulatif data. Baik. Tanpa buang masa lagi, mari kita explore sama-sama. Mungkin anda tertanya-tanya, apakah formula mencarut itu? Jawapan dia senang je. Tuan-tuan dan puan akan letak dekat situ. Yang pertama macam biasa saya ajar tuan-tuan dan puan letakkan ID. Tapi ID ni tolong letakkan label. Labelnya anda boleh namakan dia sebagai food lah. Food Okey. Yang kedua, anda punya variable yang kedua, yang anda pergi kat variable apa-apa start kat SPSS ni mesti start variable. Okey, yang kedua anda boleh letak kat situ exposure. Apa dia? Exposure. Dekat sini tulis exposure lah, exposure. Value boleh tulis lah. Satu apa dia? Makan tak makan. Makan. Nombor 2 adalah tidak makan. Okey, jelas? Makan tak makan Okey, kemudian kita akan ada apa? Lagi satu dipanggil sebagai outcome. Tadi kan saya cakap X dengan Y kan? Anda nak pakai X, Y pun boleh lah. Nanti kan kata cakap tak semua bikin pula kan? Exposure ini adalah outcome. Outcome ni apa? 1, sakit. 2, tak sakit. Okey, dan last kali adalah frag. Apa dia? Frag. Frequency. Cumulative frequency. By right, the English word should be cumulative frequency. Okey, done. Okey, measures yang pertama, ID adalah nominal. Yang kedua adalah nominal. Yang ketiga adalah nominal. Yang terakhir adalah scale. Yang terakhir adalah scale. Okey, sebelum saya terlupa, ingat food kat atas ni anda boleh tulis nombor 1 ayam. Done. Okey, dah sudah? Boleh follow? Cuba buat seperti yang saya tunjukkan pada layar sekarang. Bersono. Okey, ID tu sebab kita tak akan tulis ID 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Sebab kita ada data kumulatif. Apa dia? Kumulatif. Faham maksud kumulatif? Maknanya data tu dah dikira. Lepas ni kita nak plug in the data. Okey, so far so good? Okey, value dia 1 ayam. Lepas tu kita akan ada makan, tak makan untuk exposure, and then we have sakit, tak sakit. And then kita ada frag. Frag ni biar dia sebagai scale. Yang ni biar dia sebagai nominal. Okey, done. Okey, cuba tuan-tuan pergi pada data view. Dan kita akan masukkan nombor telefon berkenaan. 1, 1, 1, 1. Dah. 1, 1, 1. Saya dah beritahu tadi, 1, 2. Okay, kalau confused, boleh tukar kepada nombor. 1, 2, lepas tu apa? 1, 1. Lepas tu apa? 2, 1. Lepas tu 2, 2. So, anda boleh tekan dan tengok. Makan dan tidak sakit berapa orang? Makan dan sakit berapa orang? Tak makan. Macam ni susah. Makan, sakit. Sakit berapa? Sakit 1. Dia kena 1, 1. 1, 1, 1, 2. 2, 1. 2, 2. Betul. Makan sakit, makan tak sakit, tak makan sakit, tak makan sakit. Okey, saya minta maaf kena ubah sikit nombor telefon dia. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Faham ke? Kalau tak boleh ubah kat sini. Okey? Okey, boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh Boleh. Okey, kalau boleh, now kita akan kira. Macam mana nak kira? Tak payah kira lah sebab dah dikira yang tadi kan. Okey, berapa orang yang makan dan sakit?
Makan dan sakit 21. Betul? Okey, makan dan tak sakit 31. Okey, siapa yang tak makan tapi sakit 24. Siapa yang tak makan tak sakit 24. Faham ya? Ini contoh data kumulatif. This is the example of kumulatif pula. Macam mana pula saya nak buat untuk apa yang dipanggil sebagai bukan ayam? So saya tekan butang duplicate. Bila saya duplicate, saya akan tukar copy of ayam ini kepada nasi lemak. Saya ubah nasi lemak. So untuk nasi lemak, tuan-tuan dan puan, dipersilakan untuk menukarkan perkataan nasi lemak ini. Ya. Tukarkan kepada nasi lemak ya. Ya betul. Jadi yang lain semua sama je ya. Sekejap Jadi saya kena buat baliklah sama dengan count if. Count if apa? Sorry, status, comma, sick, comma, nasi lemak, comma, yes. Okay, itu contoh. Copy, anda boleh paste lah, paste special sebagai formula only. Okay, pada formula ni, double click, betulkan dia punya count if nasi lemak ni kepada buang nasi lemak ni. Count if, K2, nasi lemak ni buang. Tak nak nasi lemak ni. Biar nasi lemak yang color. Nasi lemak color J3. J3 ni pun buang. Bukan J3. Is I3. Okay, boleh? Memang dah start kicap lah kan? Okay, yang ni saya copy ke bawah. Tak, basically buat yang sama lah macam tadi tapi awak repositionkan je lah balik. Cara dia tolong buang dululah nama sebab kita copy kan. So bila kita copy, dia akan ikut je yang atas tu. So ni jangan ambil J3, ambil J atas ni. Okay, nasi lemak ni buang. Okay, ni semua sebab saya tak buat apa yang dipanggil sebagai lock Saya tak lock. Kalau saya lock, dia akan lebih comel lah. Okay, saya tak suka lah color ni bertukar. Okay, sorry. I'm going to copy this one. And then I'm going to paste special. Formula only. And then based on this, I'm going to change lah. This nasi lemak are going to be changed. Okay, status J3 also are going to be changed. It should not be it should be J2. So this nasi lemak also need to be changed. Nasi lemak against the no. Okay, that's correct. Sama dengan sama dengan pula. Copy balik, tampal. Tapi tampal apa? Formula. Double click, change lah. Buang nasi lemak. Okay, what else? Nasi lemak K2. Lepas tu nasi lemak ni buang. Biar nasi lemak color. Tak faham Tak faham bagus. Kita nak no. Okay, asal salah. Rakam tak apa Okay, so ni sorry, saya buat K2. Lepas tu nasi lemak juga. Change to the I4, enter. Okay, dah dapat dah. So total 100 lah semua sekali. Okay. So kalau awak nampak nampak ajaib lah. Bila kita kira atas bawah pun semua terus tukar. So kita dah berjaya membuat calculator lah. Okay. Tapi itu tak penting. Yang lebih pentingnya adalah ID kita ni tadi adalah satu ayam kan. Dua adalah nasi lemak. Nasi lemak Dan so kita buat formula yang sama lah seperti tadi tukar kepada nombor, buat 2 2 2 2. Lepas tu apa dia? 1 1 1 1 2 2 1 2 2. Tu kita nak habis lah. Okey. Sudah siap. Last kali kita masukkan data lah 26 25 19 30. Nanti in the future we are going to learn about how to automate this one. Nanti in the future saya akan ajar tuan-tuan macam mana kita nak automatickan menulis benda ni supaya dia seragam ni semua. So bila berlaku wabak tekan butang satu kali jalan. Sebab benda ni kan sebenarnya dia iterate. Faham tak? Iterate tu maksudnya okey, ini panggil kat sini, ini panggil kat sini. Sebenarnya benda ni boleh dipanggil-panggilkan dengan mudah. Tapi dia mesti disusun dululah dalam format yang macam ni. Nampak kan tadi saya kata kalau dia disusun dengan cantik ni ABCD ni, kita juga boleh memposisikan ABCD ni dalam bentuk yang lebih kita panggil sebagai apa?
transpose. Dia jadi transpose. Bila jadi transpose, dia juga boleh iterate, lepas tu dia boleh run. Baik. Macam mana kita nak run analisis ni? Senang saja. Tuan-tuan buat pergi kepada data, weight cases. Memang tak ada lah. You all tak ada benda lah ni kan. You all ada atas ni kan tadi. Ayam ni kan. You all ada ayam ni kan. Okay. Weight cases by. Masukkan kumulatif frekuensi. Tekan butang paste lah. Dia yang pertama. Dah sudah? Ambil. Saya ulang balik semula. Analyze. Data. Weight cases. Tekan butang weight cases by. Masukkan frag tadi. Kumulatif frekuensi. Weight cases by. Okay, done. Done Tekan butang paste. Dah tekan paste lah? Dah, okay, next. Analyze. Descriptive cross tab. Analyze descriptive cross tab. Okay, dah? Okay, masukkan outcome dekat kolom. Masukkan exposure dekat row. Data, weight cases. Masukkan frag tu dalam weight cases by. Tekan weight cases by, masukkan frag tu. Saya ulang, data, weight cases. Okey, asalnya macam ni kan. Tekan butang weight cases by, masukkan kumulatif frag ni dalam frekuensi variable dia adalah kumulatif frag. Okey, dan lepas tu tekan paste lah. Okey, dan tu step pertama. Step kedua, analyze descriptive cross tab. Allahumma salli ala Muhammad. Analyze descriptive cross tab dah ke? Okey, done Dan anda masukkan pula apa yang dipanggil sebagai outcome dalam kolom, exposure dalam row. Dah? Okey, done Okey, dan lepas tu tekan butang statistics. Okey, tekan chi-square. Tekan risk. Dah? Tekan continue. Okay, saya ulang balik. Analyze, descriptive, cross tab. Outcome masuk dalam kolom. Exposure dalam row. Statistics, tekan butang chi-square dengan risk. Risk, R-I-S-K, dah. Continue. Okay, cells, tekan cells. Ini saja minta lah. Expected dengan percentage by column. Okay, dah. Nah, dia tak apa. Ni nanti ingatkan saya ya. Nanti kita repeat balik benda ni tau. Ni kita repeat balik. Okay. Dah sudah, tekan butang continue. Okay, dah. Tekan paste. Dah sudah. Okay, last step. Data. Split file. Compare group. By food. By food. Dah siap Dah. Ini sepatutnya step pertama Saya minta maaf. Ini sepatutnya step pertama. Okey, tekan paste tak apa. Ini sepatutnya step pertama. Tak apa sebab kita dah buat syntax. So cara dia kita susun balik je lah. Susun balik. Yang ni letak dekat bawah ni. Macam ni. Sort cases by ID, split file layer, weight dengan weight cases by. Lepas tu jangan lupa tekan butang split file of nota. Malas copy je. Syntax ni saya hantar sekarang kat dalam. Ni syntax. Tak, dalam dokumen yang sama tadi. Syntax 4.5 saya tulis. Okey, dah sudah. Awak boleh highlight dan tekan butang run. So, bila awak tekan butang run, automatically dia akan runkan apa yang dipanggil sebagai food and outcome cross tabulation. Dia akan ada Pearson chi-square over here. And then dia akan ada risk estimate dekat bawah there. Kat bawah there pula. Dekat bawah tu lah 0.677 dengan 0.370 1.495 kan. Lebih kurang nak dekat sama kan. Ayam kita tadi, betul? Okay, 6 kalau odd ratio lah. 1.642, 0.742, 3.635.
0.7, 3.6, 345. Okay, betul. Kita punya odd ratio. So odd ratio kita 1.6. Betul lah. So kalau anda tengok kat sini, so kita dapatlah apa yang dipanggil sebagai risk estimate dan juga our values. Okay. So inilah yang dipanggil sebagai macam mana nak membuat RR dan OR menggunakan SPSS. Kita akan repeat the same language later on in the future. Cuma apa yang saya cakap tadi, ingat apa yang dibuat patutnya split file dulu. Tapi saya terlupa. Okay, itu saja untuk setakat ni, kita tangguh dulu.